Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Amar Syahmi bin Azriman dari kelas PAUM ingin menerangkan tentang hadis dosa-dosa besar lari dari medan perang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, "Jauhilah 7 perkara yang membinasakan." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu?" Baginda bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita mukminah yang suci berzina." 7 dosa besar yang terdapat dalam hadis ialah syirik, sihir, membunuh, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh perempuan yang beriman berzina. Lari dari medan perang maksud meninggalkan medan perang menghadapi musuh. Contoh, melarikan diri daripada pasukan yang sedang bertempur menghadapi musuh. Akibat lari dari medan peperangan: yang pertama, keselamatan umat Islam dan negara terancam. Yang kedua, dimurkai dan dilaknat oleh Allah SWT. Dan yang ketiga, mendapat azab sisaan dalam neraka. Hikmah menjauhi dosa lari dari medan peperangan: yang pertama, dapat mengelakkan daripada terkena azab neraka. Dan yang kedua, tidak dimurkai dan dilaknat Allah SWT. Pengajaran hindari dosa-dosa besar: yang pertama, kita hendaklah sentiasa yakin terhadap pertolongan Allah SWT supaya dapat hidup sejahtera. Kedua, kita hendaklah sentiasa berjihad di jalan Allah untuk mempertahankan negara dan umat Islam supaya negara tidak dijajah dan umat Islam tidak ditindas oleh musuh Allah. Ketiga, kita hendaklah sentiasa menghindari daripada melakukan dosa-dosa besar supaya hidup dirahmati Allah SWT. Terdapat sebuah kisah terhadap sahabat Nabi bernama Ka'ab bin Malik yang terlepas perang Tabuk dihukum dipulaukan selama 50 hari kerana tidak mengikuti berperang. Kisah tersebut bermula apabila turun perintah Allah SWT kepada kaum muslimin untuk memerangi pasukan Rom yang merancang untuk melenyapkan Islam. Perang tersebut berlaku pada bulan Rejab tahun 9 Hijrah dan digelar sebagai Ghazwatul Usrah yang bermaksud perang dalam masa yang sukar. Hal ini kerana Rasulullah SAW bertolak dari kota Madinah dalam keadaan cuaca yang panas terik dan kering. Tambahan pula, banyak persiapan perang yang perlu dilakukan disebabkan oleh perjalanan perang yang panjang dan bilangan musuh yang ramai. Maka Rasulullah SAW bersama para sahabat dan kaum muslimin pergi memenuhi seruan jihad dalam perang Tabuk tanpa disertai oleh Ka'ab bin Malik. Hal ini disebabkan oleh sikap Ka'ab yang lalai dan sering bertangguh dalam membuat persiapan perang sehingga ditinggalkan oleh pasukan perang Rasulullah SAW. Malah, Ka'ab pada ketika itu tidak mempunyai sebarang keuzuran, tidak tua dan tidak sakit. Beliau juga bukanlah dari kalangan munafik yang tidak menyertai perang kerana ingkar kepada Rasulullah SAW. Setelah pasukan Rasulullah pulang dari peperangan, Ka'ab mula memikirkan pelbagai alasan bagi menyelamatkan dirinya di hadapan Rasulullah. Ketika orang-orang tidak menyertai peperangan muncul dengan pelbagai alasan dan sumpah di hadapan Rasulullah, Ka'ab mula memutuskan untuk berkata jujur dan mengakui tidak mempunyai sebarang alasan untuk tidak menyertai perang Tabuk. Kerana bimbang akan kemukaan Allah yang Maha mengetahui, tindakan berlaku jujur itu turut dilakukan oleh 2 sahabat yang juga tidak menyertai perang Tabuk, iaitu Murarah bin Al-Rabi' Al-Umri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Rentetan peristiwa itu, Rasulullah memerintahkan agar Ka'ab bersama 2 sahabat tersebut menunggu keampunan Allah SWT. Rasulullah SAW juga melarang para sahabat dan kaum muslimin untuk bercakap dengan mereka selama 50 hari. Maka dalam tempoh tersebut, Murarah Al-Rabi dan Hilal bin Umayyah memilih untuk diam menangis di rumah mereka. Ka'ab pula tetap keluar dari rumah untuk menghadiri solat bersama kaum muslimin dan pergi ke pasar. Namun tiada siapa pun yang menegur atau bercakap dengannya. Malah pada hari ke-40, Ka'ab diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjauhi isterinya. Ka'ab redha dan taat akan perintah baginda. Sekian sahaja daripada saya. Yang baik datang daripada Allah dan yang buruk datang daripada diri sendiri. Terima kasih.